Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qad adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan Fa'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kila man aba ya Rasulullah, kila man ata'ani yaqul jannah wa man asani faqad aba. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mereka barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syah. Kali jatuh kota surau, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih pilih saya dan juga tuan-tuan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita yang sedikit ini tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, jadi pada malam ini saya ingin membawa semua hadirin yang hadir untuk bersama-sama bersama-sama kita mentafsirkan satu surah yang biasa kita dengar. Satu surah yang biasa kita dengar. Dan tadi pun maghrib kita baru dengar. Surah yang kedua dibaca dalam rakaat yang kedua oleh imam kita, yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah ni dia banyak tuan-tuan. Kalau kita sebut salah dia jadi bunyi lain. Kalau An-Nas maknanya qul a'udzu birabbin nas. Kalau An-Nasr ialah surah Iza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini tuan-tuan yang mulia ialah surah pendek. Hanya ada 3 ayat di dalamnya. Dan surah-surah yang pendek ini memang dah biasanya kita tahu. Dan memang kita suka bawa. Di antara surah-surah pendek yang kita biasa bawa dalam solat-solat kita, yaitu surah Al-Ikhlas. Yang kita cakap surah Qul huwallahu ahad. Surah Al-Asr. Ataupun kita panggil surah Wal Asri. Kan? Wal Asri. Ini surah-surah pendek. Di antara surah pendek lain ialah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ini hafal lah tuan-tuan. Jadi surah-surah ini tuan-tuan yang mulia, sebab itu dia ada surah
Makkiyah, dia ada surah Madaniyah. Ya. Maksud surah Makkiyah ialah surah-surah ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi SAW sebelum baginda Nabi SAW hijrah. Itu dipanggil surah Makkiyah. Adapun selepas baginda Nabi SAW hijrah dipanggil surah ataupun ayat Madaniyah. Jadi surah An-Nasr ini dia turun pada 10 hijrah di Makkah. Maknanya dipanggil surah Madani walaupun turunnya di Makkah. Maknanya surah-surah Makkiyah atau surah-surah Madaniyah ini dia bukan tempat, dia ialah masa. Sebelum Nabi SAW hijrah, apa-apa surah yang turun dinamakan surah Makkiyah. Tak kira lah, ya. Tapi dah semestinya sebelum hijrah mesti semua surah turun dekat Makkah. Sebab sebelum hijrah. Adapun surah Madaniyah boleh dia turun di Madinah, dia juga boleh turun di Makkah. Nah, soalnya tuan-tuan jangan confuse, kan? Confuse ni, keliru ni biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi ke surau tadi pun tengok kiri kanan pun confuse. Hari Sabtu ni nak mana satu kan? Sampai sekarang pun confuse. Lagi-lagi surah Madaniyah, lagi-lagi surah Makkah. Dan kita belajar ini pun dah umur-umur. Kan? Kalau dulu sekolah belajar ni mungkin boleh hafal. Kalau kita sekarang dah umur-umur ni susah nak ingat. Suatu bila bini kita ni suruh buat, suruh beli suatu perkara, kena tulis. Tak boleh hafal. Kita bukan Al-Hafiz. Al-Hafiz tak apa, kita ni Al-Habis. Bunyi lebih kurang sama, tapi kalau cakap laju-laju bunyinya lain, maknanya pun tak sama. Al-Habisul fikiran, tak ingat. Paling-paling ingat dua je. Kicap, belacan. Campur yang ketiga bilis, sampai rumah, cili kering. Kita. Tuan-tuan lagi teruk. Saya, tuan-tuan lagi teruk. Ya. Jadi surah An-Nasr ini tuan-tuan yang mulia, kita akan dengar baik-baik apakah maknanya surah An-Nasr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah sampai Nasrullah, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, wal fath, ialah kemenangan. Di sini ialah ayat pujian Allah Subhanahu Wa Taala beri khusus untuk baginda Nabi SAW. Walaupun ayat ini turun di Makkah pada 10 hijrah, semasa baginda Nabi SAW melakukan haji wada. Haji terakhir baginda Nabi SAW. Dan dikatakan perkara ini dipanggilkan Al-Fath. Fathu ialah maknanya ialah Fathul Makkah, kejayaan baginda Nabi SAW kembali semula selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pulang membawa kemenangan bersama dengan 10,000 bala tentera masuk ke Makkah. Ini surah yang menyatakan berkenaan kejayaan baginda Nabi SAW selepas mereka hijrah. Allah Ta'ala bagi kemenangan, pulang semula ke kota Makkah, tempat kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi SAW hijrah dengan para sahabat? Kita tahu sejarahnya panjang. Sahabat tuan-tuan yang mulia, dia nak peluk agama Allah SWT. Islam ni tuan-tuan mulia, bila Nabi SAW menyeru kepada Allah SWT. Pada masa itu mereka dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah, kelahiran tempat baginda Nabi SAW. Bila sahabat-sahabat tuan-tuan mulia masuk
Islam, mengucap kalimah syahadah, ikut Nabi SAW. Di antara sahabat-sahabat besar awal yang masuk Islam ialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, orang Habsi daripada keturunan ibunya, berkulit gelap, dan dia ialah hamba. Apabila dia mengucap kalimah syahadah, beriman pada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia, maka apabila didengar oleh tuannya, maka dia telah diikat, tuan-tuan yang mulia, dijemur di atas pasir yang panas, gurun pasir yang panas, padang pasir yang panas, dan diletakkan di mana? Di perutnya ini dengan batu yang besar. Tidak ada perkataan yang keluar daripada mulut Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, tuan-tuan, melainkan akadun ahad, akadun ahad. Tuhan yang esa, Tuhan yang esa. Itu saja yang keluar. Sedikit pun imannya tidak tersentuh, tuan-tuan, melainkan semakin hebat, semakin besar, semakin tinggi, semakin mulia imannya baginda Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Siang hari, tuan-tuan yang mulia, dijemur padang pasir yang panas, tindih dengan batu yang besar. Malamnya dicemeti, disebat, tuan-tuan yang mulia. Siapa pun yang lalu lalang, kalau nak rotan, nak sebat, silakan sebat. Sampai mereka sepuas-puasnya menyebat tubuh badan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, telah menebus, ya, membebaskannya daripada menjadi hamba. Begitulah harga, tuan-tuan yang mulia, agama pada masa itu. Sahabat Kabab bin A'arad radhiyallahu, tuan-tuan mulia, dia ialah hamba kepunyaan satu orang wanita. Dan apabila dia peluk Islam, diketahui oleh tuannya, seorang wanita, tuan-tuan mulia. Apa dibuat, tuan-tuan mulia? Maka dia ni, tuan-tuan mulia, dipanggang. Ya, dipanggang di atas bara-bara api, sehingga kan kulit-kulit, darah-darah, daging-daging, lemak-lemak yang ada di badan Kabab bin Arad radhiyallahu anhu telah mematikan bara-bara api. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab begitulah dahsyatnya apabila sahabat-sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, memeluk agama Islam pada masa itu bersama dengan Nabi SAW. Tidak ada bayaran yang paling mahal, melainkan itulah penyiksaan untuk agama Allah SWT, yang pada hari ini kita nampak dan kita lihat agama yang kita sayang, yang kita anuti. Agama yang kita sayang, kasih, tuan-tuan beliau pada hari ini atas asbab daripada pengorbanan sahabat radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah memberikan kesan yang sangat dalam kepada diri kita sebagai orang Islam. Kabab bin A'arad radhiyallahu anhu, dia telah ada kesan pada diri dia, dan apa yang ada pada diri dia, tubuh badan dia, tuan-tuan, pada satu masa bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah panggil Kabab bin A'arad radhiyallahu anhu. Dia panggil, Kabab, aku nak tahu macam manakah keadaan kamu semasa kamu disiksa dulu, apakah kesan? Kabab bin A'arad radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia buka baju dia tunjuk kepada Sayyidina Umar. Inilah bekas dan kesan parut-parut yang ada semasa aku disiksa semasa memeluk agama Islam dulu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia tidak pernah lihat seumur hidup dia. Wahai Kabab, tidak pernah aku seumur hidup melihat keadaan badan satu orang yang begini rupa disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tak pernah tengok, tuan-tuan. Dan kita tahu, tuan-tuan, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir, tuan-tuan, dia telah apa? Terkorban di jalan Allah SWT, jihad fi sabilillah. Ammar bin Yasir. Yasir radhiyallahu anhu, apa buat? Apa kena? Dia peluk agama Islam, tuan-tuan, tangan kanannya diikat, tangan kirinya diikat, kuda sebelah kanan, kuda sebelah kiri. Dilepaskan, tuan-tuan, kuda ke kanan, kuda ke kiri, terbelah dua. Istrinya, tuan-tuan, Sumayyah radhiyallahu anha. Sumayyah radhiyallahu anha, apa dia buat? Apa istrinya? Yasir radhiyallahu anhu, Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, apa yang kena? Dia ni, tuan-tuan, telah ditombak daripada duburnya, tuan-tuan, sehingga keluar daripada mulutnya oleh siapa? Abu Jahal. Dan dia adalah wanita pertama, tuan-tuan, dalam Islam yang mati syahid.
Sumayyah radhiyallahu anha. Semua keluarganya hebat. Keluarga Ammar bin Yasir tuan beliau, istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, semua mati untuk agama Allah Ta'ala. Dan dia bawa itu tuan beliau, besok di yaumil masa di hadapan Allah Ta'ala, dia tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, aku telah susah payah. Ya Allah, aku telah disiksa. Ya Allah, aku telah susah payah untuk agamamu, ya Allah. Sebab aku perlu agamamu, ini yang aku nak tunjukkan kepada Allah. Kita nak buat apa, tuan-tuan? Kita ni, tuan-tuan, biar nak buat apa? Apa bukti kita untuk tunjuk pada Allah SWT? Apa bukti? Jauh kita, tuan-tuan. Satu surah An-Nasr beritahu, tuan-tuan, iza ja'a nasrullahi wal fath. Dan apabila bantuan Allah SWT telah sampai, maka kemenangan. Yang bagi kemenangan tidak lain tidak bukan melainkan Allah SWT. Yang boleh bagi menang Allah Ta'ala. Dan surah ini, tuan-tuan beliau, macam mana dikisahkan Al-Fath, Fathul Makkah, bila Nabi SAW balik kepada Makkah bersama dengan 10,000 rombongan bala tentera Islam pada masa itu. Dan kita tahu dulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, tuan-tuan beliau telah dihalau, tuan-tuan beliau keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Ada yang terpaksa meninggalkan anak istrinya. Ada yang terpaksa meninggal harta bendanya. Ada yang sanggup mati untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah, tuan-tuan yang mulia. Balik semula dengan kemenangan. Dan bila Nabi SAW, tuan-tuan beliau, dia bawa balik dengan bala tenteranya masuk ke kota Makkah. Pada masa itu kota Makkah dalam keadaan sunyi. Tak ada satu orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy yang berani untuk keluar. Sebab apa? Sebab bala tentera Nabi SAW telah balik. Tak ada orang. Semua sorok dalam rumah. Nabi SAW tengok dalam keadaan Mekah pada masa itu, semua orang sorok, menyorok. Tak berani dah. Sebab apa? Sebab dia tahu. Dulu dia yang halau, dia yang bunuh. Sekarang Nabi SAW balik dengan bala tentera yang besar. Tak berani, tuan-tuan. Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia, menaiki untanya, mengelilingi Kaabah. Dengan busur panahnya, telah memukul sebuah demi sebuah berhala yang digantung di Kaabah pada masa itu, maka hancurlah berhala-berhala. Orang kafir Quraisy semua kat dalam rumah, takut nak keluar. Sehinggalah baginda Nabi SAW beritahu pada sahabat, baik sahabat-sahabatku, panggillah orang-orang Makkah, panggillah orang-orang keluarga-keluarga daripada Makkah, panggil keluarlah, aku nak bagi tahu, aku nak sampaikan suatu perkara. Maka mereka panggil, kan, pergi rumah panggil, datanglah Nabi SAW nak jumpa, Muhammad SAW nak jumpa, keluarlah. Maka mereka keluar, tuan-tuan beliau, berkumpul di hadapan baginda Nabi SAW, yang mana dia lihat baginda Nabi SAW bersama dengan 10,000 bala tentera Islam. Semua tengok, kan. Nabi SAW, tuan beliau, pada masa itu di atas untanya, tengok macam mana keadaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka menundukkan kepalanya dan berbisik di antara satu dengan yang lain. Ada yang menyatakan, hari ini habislah kita. Apabila Muhammad SAW ingin membalas dendam, habislah kita. Ada pula orang Quraisy yang berani sikit, dia bagi tahu, wahai Muhammad, kamu ialah orang yang baik-baik. Kamu punya keturunan ibu dan bapa yang baik. Kamu daripada kabilah yang baik. Kamu orang-orang yang baik. Pujuk-pujuk. Seseorang tu dia pujuk. Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia, dia tanya kepada orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Apakah pertanyaan Nabi SAW kepada orang-orang kafir Quraisy? Kalian ingat agak-agak apa yang akan aku lakukan kepada kalian semua? Nabi SAW tanya, rasa-rasa engkau orang lah, apa yang aku nak buat kat engkau orang? Rasa-rasa engkau orang macam mana? Dia tak jawab, dia tanya. Rasa-rasa macam mana, tuan-tuan? Dulu kita libas orang bukan main. Kita rembat orang bukan main. Sekarang Nabi SAW dah balik dengan bala tenteranya 10,000. Menang dalam peperangan. Macam mana tanya? Sekarang agak-agak aku nak buat engkau orang macam mana? Jawab. Berani jawab? Tak berani jawab. Orang kafir Quraisy. Mereka menundukkan kepalanya, menanti apakah kabar
dan berita yang akan disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW dengan tuan-tuan dia, mulutnya yang mulia, dia bagi tahu pada hari ini telah aku bebaskan kamu semua. Pada hari ini telah aku bebaskan kamu semua. Terkejut orang kafir Quraisy, tuan-tuan. Bangun, tengok. Bersorak mereka, tuan-tuan yang mulia. Dan orang-orang Islam pada masa itu, tuan-tuan yang mulia, seronok. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat pada masa itu, orang ramai telah masuk ke dalam agama Allah SWT dalam keadaan berbondong-bondong. Punya ramai, tuan-tuan yang mulia, berebut orang nak masuk Islam. Nabi SAW keluarkan statement, perkataan, hari ini aku bebaskan kamu. Semua orang nak masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat begitu ramainya orang yang masuk agama Allah Ta'ala dalam keadaan berbondong-bondong. Macam air, tuan-tuan yang mulia, air bah. Sungai ni, tuan-tuan yang mulia, kalau kita tambak, tuan-tuan yang mulia, bila air dah melimpah, bila dia keluar dan mengalir, tuan-tuan yang mulia, semua tempat akan basah. Begitulah agama Allah Ta'ala pada masa itu. Apabila akhlak baginda Nabi SAW, wahai orang-orang kafir Quraisy, telah aku bebaskan kamu. Seronok mereka masuk Islam. Ayat yang kedua, tuan-tuan, ialah ayat penghargaan, pujian kepada Allah SWT, kepada baginda Nabi SAW. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab dulu mereka, tuan-tuan, mereka telah merasai kesusahan dalam menyampaikan agama Allah SWT. Perkara yang sama, tuan-tuan, mujahadah, susah payah, kerja keras, banting tulang, titisan air mata, darah, tuan-tuan yang keluar daripada siapa-siapa pun orang Islam, jaminan Allah SWT. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga orang-orang Rom dan Parsi pada masa itu mendapat kabar apabila Nabi SAW telah masuk ke kota Mekah, menjadi pemimpin kota Mekah. Mereka menghantar surat, wahai Muhammad, kami daripada Rom, wahai Muhammad, kami daripada Parsi, wahai Muhammad, kami daripada Syam. Kabilah-kabilah datang ke kota Mekah. Mereka ingin memeluk agama Islam. Sehingga kan dikatakan pada 9 Hijrah. Pada 9 Hijrah. Sebab ramainya orang yang nak meluk Islam, nak tahu tentang agama Islam. Pada 9 Hijrah, riwayat menyatakan Nabi SAW tidak sempat melakukan ibadah haji. Sebab ramai orang masuk Islam. Terlalu ramai kabilah demi kabilah orang datang nak peluk agama Islam. Macam air bah yang mengalir, tuan-tuan beliau, macam kat tempat kita. Boom, satu kali air masuk. Pening kita. Allah. Begitu janji Allah SWT. Sebab tu, tuan-tuan beliau, setiap perjuangan dalam agama, susah, payah, senang, kaya, miskin, orang hina, orang tak hina, orang ikut, tak ikut, dalam agama Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala janji, pasti akan sampai. Ayat yang ketiga, ayat perintah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Bila kau dah menang, tengok agama Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, ramai orang ikut. Ayat perintah Allah Ta'ala, ayat ketiga ni, fasabbih, bertasbihlah kamu, bihamdi, bersyukurlah kamu, wastaghfiru, beristighfarlah, bertaubatlah kamu, innahu kana tawwaba. Kerana Allah Ta'ala ialah yang menerima taubat-taubat kamu. Kemenangan setiap orang melainkan datang daripada Allah. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh mendabik dada. Bila kita, tuan-tuan, sampai satu kemenangan, kita kena memuji Allah. Tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berhak dipuji, yang berhak disembah, yang dimuliakan, yang dibesarkan hanya Allah Ta'ala. Dan kita kena kembali wastaghfiru, kita kena istighfar, kita nak nafikan yang kita ni buat. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ialah penerima taubah. Turun ayat ini, tuan-tuan yang mulia, ayat ini bila dia turun,
Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah panggil sahabat-sahabat Badar. Sahabat-sahabat senior yang pernah ikut perang Badar, panggil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan mulia, bila dia nak mesyuarat, dia akan panggil orang-orang Badar. Kawan-kawan lama. Orang-orang hebat panggil. Di samping dia panggil orang-orang lama, orang-orang Badar, tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat besar, sahabat hebat, dia anggap panggil satu orang budak, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia lahir 3 sebelum hijrah. Pada masa itu 10 hijrah, campur lebih kurang 13-15 tahun umur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, budak. Budak dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersama dengan sahabat-sahabat Badar. Kan? Orang-orang hebat, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hamzah. Semua orang-orang hebat. Dipanggil budak satu orang, yaitu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga sahabat tanya, "Wahai Umar, kenapa kamu panggil Ibnu Abbas? Dia budak. Kalau budak macam ini, anak-anak kita pun boleh panggil, kenapa nak panggil dia?" Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia bagi tahu, "Aku pernah lihat semasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia lahir, bayi Nabi SAW yang pangku dia, Nabi SAW yang tahnikkan dia, tahnik. Ambil kurma, masuk dalam mulut, masuk ke mulut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Nabi SAW doa, Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil. Kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah dia faqihku fid din, kepandaian, kebijaksanaan dalam agama, walimul ta'wil, dan satu ilmu, yaitu ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Bila turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, dia panggil Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar panggil, tanya. Sekarang aku nak tanya kepada para sahabat Badar, apakah maksud ayat surah An-Nasr ini? Sahabat-sahabat Badar ada yang telah bagi tahu. Wahai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, surah An-Nasr ini, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya Allah Taala nak memuji Nabi SAW apabila mereka telah menang dalam peperangan-peperangan dan mereka berjaya untuk masuk ke kota Makkah. Dan Allah Taala perintahkan untuk kita puji Allah Taala, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertaubat pada Allah SWT, karena Allah Ta'ala ialah penerima taubat. Sahabat Badar jawab. Umar tanya lagi, ada siapa-siapa nak bagi pandangan tentang surah An-Nasr? Mereka setuju, kami setuju dengan pandangan sahabat kita daripada sahabat Badar. Maukah aku kenalkan kepada kalian berkenaan dengan surah An-Nasr ini? Aku nak tanya Ibnu Umar Abbas radhiyallahu an. Aku nak tanya, Ibnu Abbas, ni budak kecil tanya. Ibnu Abbas, setuju tak engkau dengan jawapan daripada sahabat Badar? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia bagi tahu, wahai Sayyidina Umar dan juga para sahabat Badar, surah An-Nasr ini turun, maksudnya, dia juga maksudnya takwil. Kan, dia kan pakar takwil, tafsir. Maksud surah An-Nasr ini ialah jangka hayat baginda Nabi SAW tak lama lagi nak wafat. Tengok sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jawapan dia lain. Umar bagi tahu, sesungguhnya aku rasa pun macam itu. Umar bagi tahu, aku rasa pun macam itu. Maknanya betul lah. Tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan surah ini dan surah An-Nasr ini ialah antara surah terakhir yang turun kepada Nabi SAW, turun pada 10 hijrah. Surah yang terakhir. Ayat banyak lagi, tapi surah yang terakhir lengkap ialah surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan
hayat baginda Nabi SAW tak lama selepas surah ini turun, betul, yaitu selepas 80 hari surah An-Nasr ini turun, baginda Nabi SAW wafat. Apakah dalil yang menyatakan surah ini adalah surah akhir hayat Nabi SAW, menyatakan Allah Ta'ala menyatakan surah ini ada tanda-tanda hayat Nabi SAW? Satu ayat yang dibacakan tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertaubat. Dan ayat perintah bertaubat itu dalam apa-apa pun majlis amalan agama yang kita adakan, yang kita lakukan, Allah Ta'ala perintahkan taubat. Di antaranya kita solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca apa lepas tu? Astagfirullah. Benda besar. Penghabisan amalan yang baik. Kita habis kuliah, kita tasbih kafarah. Kan? Pun ada. Taubat juga. Perkara baik, amalan agama baik, kuliah baik, majlis ilmu baik, dihabiskan dengan wastaghfir. Bila kita buat umrah haji tuan-tuan belia, kan di Arafah, kita pun dah habis semua, kita nak balik tuan-tuan belia, kita kena memperbanyakkan istighfar, perkara yang baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mentafsirkan ayat ini. Sesungguhnya bila Allah telah perintahkan Nabi SAW beristighfar, maknanya perkara yang akhir telah sampai kepada Nabi SAW, yaitu hayat Nabi SAW dan nak sampai di pengakhirannya. Ini orang pakar tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang paling banyak tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir, pakar tafsir. Pakar takwil. Kita pun pakar juga takwil, kalau kita bahasakan dalam bahasa ramalan. Kita pun pakar ramalan. Cakap hujan, kejap tak hujan. Cakap tak hujan, kejap hujan. Cakap banjir, tak banjir. Cakap tak banjir, sedengkul. Cakap selutut, dah sepinggang. Kita. Tapi ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat hebat. Setiap ayat yang turun ini Allah Ta'ala permudahkan dia untuk tafsir, takwil. Sebab tu dah ilmu tafsir, ilmu takwil, tak semua orang boleh. Tak boleh kita nak baca satu ayat, kita suka-suka nak takwilkan, kita nak tafsir. Tak boleh. Dia kena ada rujukan. Dan dia ada kena kepakaran. Tak boleh ikut takwil kita, tak boleh ikut tafsir kita, tak. Ini ayat Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang kejayaan orang Islam. Kejayaan baginda Nabi SAW. Susah payah mereka, Allah Ta'ala bagi kejayaan Fatul Makkah. Balik semula ke Makkah. Ini ayat tuan-tuan mulia nak bagi tahu kita orang Islam. Dan ayat ini boleh pakai sampai hari kiamat. Bukan untuk hari ini, bukan. Sampai hari kiamat. Dan kita menjadi saksi setiap ayat Allah Ta'ala yang kita baca ni tuan-tuan mulia, kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Kejayaan bagi Nabi SAW masuk ke kota Mekah mengikut Fatul Mekah. Sejarah ini tuan-tuan mulia, sejarah yang mahal. Dan pada hari ini orang Islam dah lupakan sejarah yang mahal ini. Menganggap perkara perjuangan untuk agama Allah Ta'ala ni benda sampingan. Benda boleh, benda tak boleh. Sedangkan ni jaminan daripada Allah Ta'ala. Surah An-Nasr ini tuan-tuan ialah pujian Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Susah payah untuk agama, balasannya kejayaan dalam agama. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kejayaan, kemenangan tidak lain dan tidak bukan melainkan daripada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, bila surah ini kita baca, Allah Ta'ala akan bagi jaminan menang. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi lihat macam mana orang masuk dalam agama Allah SWT. Yang ketiga, akhlak yang paling kita kena ingat, sesuatu kejayaan dalam diri kita, dalam apa pun yang kita libatkan, pastikan jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mengucap kalimah-kalimah suci,
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bila kita dapat suatu perkara, tetapi dia kita banyak istighfar. Bila orang cakap, orang puji, istighfar. Hebatlah engkau ni. Engkau ni kalau cakap memang hebat. Astagfirullahalazim. Wah, engkau punya rumah kat Jalan Khamis ni 4 tingkat. Rumah engkau paling besar. Astagfirullahalazim. Kereta engkau yang paling mahal, paling mewah. Astagfirullahalazim. Isteri engkau yang paling cantik. Alhamdulillah. Kat situ kena lain pula. Astagfirullahalazim. Istighfar kita nafikan. Ini ialah ujian daripada Allah Ta'ala. Kita kena kembali pada Allah SWT. Kita tak boleh mendabik dada. Oh, kita menang. Ini sebab aku. Aku hebat, aku berjaya, aku punya pangkat, aku punya kedudukan, aku punya kekayaan, aku punya harta. Ini sebab aku. Tak boleh. Bahaya tuan-tuan bila gigi organisasi. Dalam organisasi surau, masjid, surau cantik. Oh, kalau tak ada aku, suraunya tak cantik. Kapetnya pun tak tukar lagi. Wah, ni bahaya. Kalau aku tak usahakan, tak ada aircon ni. Ustaz datang pun pakai baju sejuk. Saya kena pakai baju sejuk lah tuan, musim hujan. Ada suasana pakai baju sejuk musim hujan. Tuan-tuan tak ada suasana musim panas macam ini, musim sejuk macam ini. Tadi panas juga tau, mula-mula masuk aircon pasang 1 je. Biasa pasang 5. Tadi nak buka dah. Bila sejuk pakai lagi. Suasana. Agama ni dia suasana. Bila kita kat surau, dekat masjid, orang cakap pasal agama, kita semangat datang beragama. Bila kita dengar surah An-Nasr ini, tuan-tuan, Allah, kejayaan Allah Ta'ala, kita suka seronok dalam agama. Seronok macam mana kita nak bawa agama Allah Ta'ala, nak jadikan kita bukti. Nak jadikan satu perkara jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, iaitu kita susah payah atas agama. Tuan-tuan tengok jam ni dah masuk waktu ke belum? Lagi 1 minit. 1 minit. Dia kalau semangat ni lain tuan-tuan. Semangat juga, bunyi juga kan. Semangat, mana tak semangat? Siapa cakap? Saya cakap semangat sini tuan-tuan. Tuan-tuan kat luar sana lagi semangat. Saya satu semangat, kat luar macam-macam semangat ada. Kan? Saya ni cakap macam semangat. Tuan-tuan pergi keluar, lagi 10 kali semangat ada. Tapi kita nak cakap benda yang benar. Ini surah An-Nasr. Ialah surah yang mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, umat Nabi SAW, tentang kejayaan Nabi SAW kembali ke kota Makkah. Dan inilah janji Allah Ta'ala, orang akan masuk ke dalam agama Allah SWT dalam keadaan berbondong-bondong. Minta maaf atas kekurangan. Minta maaf sekiranya ada perkataan saya itu yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Semoga apa yang baik itu datang dari Allah SWT, kurang atas diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.